Hai Ame, jelas tak suara bang? Bukan hai. Assalamualaikum Ame. Assalamualaikum Hasnawi. Suara abang jelas? Jelas tak suara abang? Ada rasa macam abang di pantai tak? Awal sikit live hari ni. Wah, quotes stalker. Awak adalah orang first time masuk dalam live ni. So kita ada 4 orang. Quotes. Macam ni sebut betul? Quotes stalker. Abang tahu stalker je. Quote. Salah. Kita hai dulu. Assalamualaikum semua. Ada 3 orang dalam ni. Asnawi, Zulaika, Ami. Yang lain semua tengah ready kot. Lagipun kalau kita mula dulu pun tak apa. Sebab kita kan ada apa ni? Kita ada siaran ulangan 24 jam. Kau ada. Assalamualaikum Hazira. Assalamualaikum Dura. Kita tak mula lagi. Kita baru set up dulu. Assalamualaikum Muaz. Setelah dipujuk, setelah dikecam, dia live, dia join live malam ni. Kila Najwa, abang nak minta maaf sebab abang ingatkan Kila Najwa ni adik usra abang Sarip, member abang. Rupa-rupanya kau ni budak Al-Ashraf. Kuat. Yusrin. Waalaikumsalam Kila Najwa. Ain. Adina. Assalamualaikum Adina. Skincare. Wave dulu. Aduh. Anggap je lah abang macam tengah high five ke, tengah high ke, tengah macam lambai-lambai macam tu kan. Lisa. Assalamualaikum Lisa. Sekarang dah 2 minit. Dah masuk 3 minit tepat. Suara abang jelas? Terganggu ke? Jelas ke suara abang? Ada rasa macam abang di tepi pantai ke? Macam tu bukan TikTok yang actually kan, abang sebenarnya ada satu perasaan. Jai, waalaikumsalam. Abang ada satu perasaan macam segan sikit nak buat live malam ni. Sebab yelah, live sebelum ni kan jelas. Lisa Surihani. Okay, good. Nice. Kejap lagi Hati Hidup akan join sekali. Macam mana Hati Hidup? Azrin Absyar. So, apa khabar semua? Kita belum mula lagi. Baru bersahaja-sahaja dulu. Okay, abang raikan juga kepada Assalamualaikum kepada orang-orang Sabah. Sehat orang-orang Sabah? Kejap. Abang tengah... Apa kau buat ni Azrin? Berulang 2 kali. Bersahaja dulu. Okay, abang raikan juga kepada Assalamualaikum kepada orang-orang Sabah. Macam mana nak mute ni? Sehat orang-orang Sabah? Abang tengah cakap sendiri. Alamak, aku nak mute benda ni. Abang tengah... Apa kau buat? Berulang 2 kali. Usnul khabar. Oh, okay. Jumpa sudah. Syafiq Khairul, Assalamualaikum. Nice. Kejap kita baru berhai-hai dulu. Hazira, kejap lagi abang nyanyikan satu lagu yang kau request hari tu. Kejap Ada 21 orang. Assalamualaikum kepada 21 orang di sana.
Syahin. Assalamualaikum Syahin. Syahin adik usra abang pada tahun 2014. Adik usra abang masa tu dia umur 20 tahun. 20 tahun. Syahin ni dia adik usra abang di MRSM Tumpat. Masa umur dia 14 tahun 2014. Assalamualaikum Syahin. Abang Arin di sini. 6 minit, kita dah 6 minit bersiaran. Terima kasih love tu. Jai, kau nak balik ke Jai? Kau di asrama kan? Kesian kau. Teha. Assalamualaikum Teha. Wah, first time join Teha. Teha, tahu abang punya live ni dari mana? Cuba respon sikit. Okay, abang sebut dulu kepada 20 orang yang tengah live pada hari ni. Ridu, Hasnawi, Muaz. Hati hidup tu abang abang saja buat live dekat laptop juga. Apa ni? Hati hidup dia tengok juga. Abang macam nak type-type jugalah. Sebab tak, abang nak macam tekan sini ni umpama macam tekan pin je lah. Pin. Kalau type-type tu macam lambat kan. Kila, Hazirah, Amir. Lepas tu Jai, Quote Talk, Stalker, Adina, Zulaika, Lisa, Haida, Ain, Hidayah, Eli. Eli, gambarmu kan abang sentiasa macam trigger yang macam, kau tahu kah kau macam umpama macam selalu-selalu kalau kita lepak dengan Abang Sarip, Kak Lina apa semua kan, kau kan jenis yang lepak-lepak menengok-nengok kan. Gambarmu tu bah. Syafiq Khairul. Hai, Assalamualaikum Syafiq. Zahida, Sorena okey juga kita. Sihat juga. Feel you. Begini dia punya emoji. Sorena. Teha. Ya, Shifu di asrama ni, doakan kami dapat balik Sabah. Samalah kita. Kami pun mau balik Sabah juga. Abang pun mau balik Sabah juga ni. Okey, sudah 7 minit. Abang ada 3 minit lagi berbaki sebelum abang panggil my guest. Dia pun dah online lagi, my guest tu. So sementara menunggu guest kita online masuk ke dalam ni, abang mau hai-hai juga dia. Ubalah. Ndak apa juga. Okey siap. Eli ndak juga orang perasan kau tu. Ya Allah, semalam tetamu kita dah masuk ke dalam, tapi abang nak greeting dulu 3 minit lagi kepada yang tetamu tu lah. Semalam Liana Rauf, iaitu isteri kepada Razli. Razli pula join malam ni. Razli tu adalah suami si Liana. Sihat juga kamu? Tersekat-sekat line? Adakah line ni okey? Suara jelas? Ke line Rafis yang tak okey? Abang okey? Kepada 21 orang, abang okey tak? Samsul, Assalamualaikum Samsul. Abang tak boleh sebut tu. Minu. Razli senyum-senyum kau kirim salam isterimu. Okey dah. Kirim salam isterimu, anak-anakmu. 2 sudah kan? Berlawan kau sama si Sarip Dan 2 perempuan kan? Yang aku tahu si Rahman je yang 1 lelaki 1 perempuan. Makin handsome boy. Live hari ni je yang rambut kau okey. Sebelum ni rabak Razli. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tetamu tu sedia tak? Sekat-sekat. Alah, kalau tersekat kita sabar clear. Mantap. Zahida Sorfina, kan? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan sesi perbincangan kita pada hari ini dengan surah Al-Fatihah. Tak dapat juga abang mau menaik. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT pada hari ini kita berkumpul ya. Ni Allah izin kita live. Kalau ada yang tersekat, carilah tempat yang menyenangkan anda semua. Tempat line yang clear.
Baiklah adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kepada sahabat-sahabat abang yang join pada malam ni, tahniah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan atas kesudian anda semua bersiaran pada hari ini. Okey, abang mau cakap apa tadi ya? Okey, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, pada detik ini, pada 15 April 2020, hari yang kalau PKP hari yang ke-29, hari ini hari pertama fasa ketiga PKP, hari pertama. Maksudnya kita sudah 29 hari berkurung di rumah. Dan besok, lusa atau 30 atau 31 genaplah kita di rumah. Kalau abang dalam masa 29 hari ni abang baru sejak 28 hari di rumah, 1 hari di luar. Di luar tu pun sekejap membeli barang. Assalamualaikum Wani Kastina Syuhada. Okey Rafiz. Syuhada Sofiana Deragaman. Okey, sebelum kita memulakan kita punya perkongsian, perbincangan dan sebagainya, anda semua sepanjang perkongsian bersama tetamu yang abang jemput khas daripada Kelantan, yang berasal daripada Kelantan, bersedia juga dengan soalan-soalan yang korang nak soal. Kalau boleh bagi waktu yang abang ada sesi ada soalan, baru korang bagi. Dan kalau boleh lah kan, respon biasa-biasa je lah, respon sikit-sikit je sepanjang perkongsian. Dan abang catch up jugalah setiap apa yang kamu kongsikan di bawah ni. Okay, baiklah. Alhamdulillah, semalam cuti. Sebelum tu, 8 hari lagi kan Ramadan kan? Sedih pula. Dan juga ini adalah hari pertama untuk live sesi yang kedua. Ini season 2. Kalau kita ada season 1, ini season 2. Season 1, pengakhiran dia happy ending kan? Betul kah Amin? Happy ending pengakhiran season 1. 7 hari yang pertama abang live. Dan abang pun tak sangka dan ada agak-agak malu juga. Tapi tak apalah. Rezeki yang siapa yang ada join live yang hari ke-7 untuk sesi yang pertama tu, tahniah sebab benda tu tak rancang pun tiba-tiba mengalirkan air mata. Baiklah. Abang dah greet semua dan juga abang raikan kepada adik-adik silat Ayub yang join malam ni. Ada tu kan? Okay, lepas tu semua yang berkaitan lah. So, baiklah, abang akan panggil sahabat abang. Dan yang kepada yang baru join, Assalamualaikum Rusadin dengan juga Azimah. Azimah, kawan si Syasha ni. Kan? So, tetamu jemputan kita pada hari ini, abang kenalkan sedikit. Sebelum abang kenalkan tu, abang jemput dia dululah. Tengah nervous ke tu, tamu? Kejap, abang go live with. Kadang ikut juga kita kan, macam adakah dia dapat sambut? Assalamualaikum. Manja. Malunya. Wow. Tengah nervous Nervous gila. Kan, tak apa. Ana dah 7 hari dah macam biasalah. Okay. Lagipun Rafiz, Ana live ni, lepas je Ana live ni, Ana akan tanya dengan beberapa orang lah untuk komen apa semua penambahbaikan. Wow, Rafiz. Kalau kembangnya dah gagu. Okay, untuk pengetahuan semua yang ada dalam live sekarang ni, 27 orang, ini adalah sahabat abang masa abang belajar diploma dulu dekat Jangan college, sebut, no. universiti. Okay, permintaan, aku dah sebut mula-mula tadi kan, tapi tak apa, permintaan guest kita dia tak nak dibagi tahu. Tapi kalau korang nak tahu, DM abang Okay, ni kawan abang daripada Kelantan. So, apa khabar Rafiz? Baik, dalam 4 bulan ni, sihat, makan banyak. Alhamdulillah. Baiklah. Untuk buat apa je hari ni? kawan-kawan, tolong behave Okay, okay Ridu, boleh tanya soalan nanti-nanti Tak nampak lah handsome tu, jauh sikit muka. Rafiz, request daripada ni dia kata jauh sikit. Ni Arian Aziz bengkak. Soju. Baiklah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Okay, kepada kawan-kawan Rafiz pesan untuk behave. Entah tak block dia dorang.
Kita orang dia beranak adalah entah sebab Kelantan kan serambi Mekah. Tak adalah. Jadi dia kami sangat adalah biasa anak entah. beranak entah. Okey. Tu dah masuk dah. Dah masuk dah kawan-kawan entah. Baiklah. Hari ni tajuk kita bawakan adalah macam ada benda lah kita bincangkan, iaitu segala kejayaan bermula daripada keyakinan diri. Okey, kalau kita cerita pasal kejayaan ni bukan tertumpu dengan macam antara benda yang abang macam Ana catat sini kan Rafiz, macam kejayaan ni bukan sekadar kejayaan kau pandai, kau kaya, kau ada kereta, kau dah kahwin. Asal kau tak kahwin lagi, kau tak berjaya di dunia. Tak ada. Kejayaan ni skop dia meluas. Kau dapat bangun subuh tu pun satu kejayaan. Hayya 'alal falah. Wow, manja. Hayya falah. Benda tu kejayaan tu kita khususkan. Bukan kita khususkan kepada satu-satu benda kejayaan, tapi hari ni kita mau kejayaan tu mungkin kau pegang tab sekarang ni pun adalah satu kejayaan juga. Macam itulah. Jadi benda tu umum. Untuk perbincangan hari ni, segala kejayaan yang dimaksudkan dalam tajuk ni adalah kejayaan semua benda. Kau dapat buat rambut ni pun satu kejayaan juga sebenarnya. Okey, adik-adik yang dirahmati Allah dan juga sahabat Ana, Rafiz yang tengah nervous, tengah dudak-dudak kan? Duk. Okay je. Oh tak. Rafiz dan mikrofon berpisah tiada. You tak salah channel. No, I mean I tengah cakap dengan kawan-kawan ni. Salah channel. Baiklah, Rafiz. Ana terus straight to the point lah kan. Macam segala kejayaan bermula daripada keyakinan diri. Jadi Ana macam nak tanya Entah lah, macam Entah kongsikan lah apa yang Entah faham ataupun bagi Entah yakin bagi Entah tu apa? Go Rafiz, go! Bodoh. Okay, kita relax je lah. I mean tak adalah nampak macam formal sangat walaupun Yalah. Untuk adik-adik ataupun follower Azri yang mungkin tengah dengar sekarang, I don't want to make this macam like formal things lah. Maybe you guys take this serious matter ke. But kita just gonna discuss like friends je lah kot. Okay. Okay, so definisi yakin yakin ni kita as simple as that, kita just ambil bahawa yakin ni berani lah. Okay, maksudnya berani dalam buat apa-apa kan. Which is kita nak jumpa orang, kita nak buat apa, kita nak naik atas stage, kita nak pergi interview kerja. Banyaklah, maksudnya definisi yakin ni luas. Tapi penggunaan yakin ni juga menyeluruh lah dalam kehidupan kita. Even kita nak tengok cermin pun, kita adakah we are confident enough untuk tengok cermin kan. Untuk tengok cermin, tengok muka elok ke tak elok, muka buruk ke tak buruk, macam tu lah. Maksudnya definisi yakin ini adalah berani lah, how you embrace yourself di hadapan masyarakat dan juga diri kita sendiri lah. Betul. Jangan gugup sangat. Maksudnya Entah ringkas. Because I need crowd. Come on, baby. Biarkan netizen tu biarkan. Okey, maksudnya Entah yakin bagi Entah adalah berani. Okey? Maksudnya apa-apa benda je. Macam sekarang kan, followers pun dah perasan yang suara Entah macam cakrakan. Cuba nyanyi sikit, kita duet. Ana Harold Husaini, Entah cakrakan. Cepat. No. Tak adalah. Kan kadang mungkin benda yakin ringkasnya followers yang sekarang ni adik-adik lah kan, macam yakin. Kalau bagi abang Rafiz ni, Rafiz sendiri adalah yakin ni adalah berani. Jadi kita terus benda-benda santai je pun kan. Jadi macam Entah lah selaku orang yang dah hidup 27 tahun, biar aku kantaikan umur kau. Biar kau dah hidup 27 tahun, apa pengalaman Rafiz dalam membina diri dan juga bukan sekadar membina diri lah, membina keyakinan diri lah terutamanya. Jadi comel. Okay. Seriousnya kalau cakap pasal confident ni, kalau macam Ana lah, macam yang Entah tahulah, maksudnya dari segi suara kan. So kalau dulu, masa awal-awal bila bercakap dengan orang selalu gelak tau. Maksudnya orang selalu pasal suara, orang selalu macam make fun about it. Sedangkan macam benda tu kita punya diri lah kan. So every time bila kita cakap je orang gelak. Lagi-lagi bila kita cakap depan crowd ke,
depan orang ramai ke, bila kita pakai mic. So orang rasa benda tu macam funny tau. Faham. It's funny thing. So bila orang ketawakan something yang ada pada diri kita dan kita rasa insecure with that things, kita rasa tak nak dah buat benda tu. Maksudnya kita tak nak dah cakap dengan orang, tak rasa macam rasa tak nak bercakap lah mudah kata. Jadi what I do, I try to overcome lah. Maksudnya kita cuba overcome dengan benda tu. Takkanlah kita nak hidup dengan perasaan malu tu sampai mati kan. Takkanlah kita nak jadi, Betul. kita nak menanam rasa insecure tu sampai bila-bila. Sebab for me, everyone, siapa-siapa je, tak kisahlah dia elok ke, dia handsome ke, dia tak cantik ke, semua orang ada insecurities masing-masing lah, insecurities kan. Yes. So I overcome dengan, I keep talking lah, maksudnya kita join competition, kita masuk debat, kita pergi bagi talk dekat orang. Even kita declare ourselves macam, hai Assalamualaikum, bersama saya dengan abang bersuara seksi. Macam tu. Betul. So Pengalaman I try betul. to embrace lah, cuba embrace dengan benda tu. Walaupun orang akan ketawa tau, orang akan ketawa sebab kita cakap benda tu. Tapi dengan ketawa tersebut, Ana nampak bahawa benda tu melegakan sebab kita accept that things tanpa rasa malu lagi lah. Maksud kita just embrace lah macam abang memang suara seksi, abang memang tak ada suara, memang suara macam kaset rosak. Okay, so for those yang tengah tengok ni, yang mungkin baru first time dengar suara, ya suara saya memang macam ni, memang comel, memang seksi. Tapi apa yang membuatkan Enta macam, biarpun suara aku seksi ataupun soalan anak, ini soalan yang cukup emas lah kan, tiba-tiba terfikir, yang membuatkan Enta macam, pernah tak Enta down dengan suara sendiri? Macam ada satu point tu, kau memang jatuh gila-gila disebabkan satu peristiwa ke atau macam mana? Ke? I will say family and friends lah. Macam even macam kakak ke adik-beradik kan selalu macam buat benda tu macam lawak tau. Macam dah apa benda kau cakap ni, tak faham lah macam tu kan. Diorang macam menganjing tau benda tu. So bila diorang cakap macam tu, kita rasa down tau. Kita rasa macam sangat down. Kita rasa tak ada orang yang support. Walaupun for some of them, diorang rasa benda ni macam nothing je. Tapi bagi kita yang ada insecure on that things, dan orang keep mention benda tu, of course lah kita rasa malu kan. So for me, anak buat tak tahu je lah. I just pretend like nothing happen. Dan macam mana cakap lah, sebab kita banyakkan bercakap. Lagi-lagi kita jenis orang yang suka bercakap. Kita suka bercakap depan orang. Kita rasa kita ada satu impian, satu mimpi besar, satu tujuan, satu matlamat yang kita nak sampaikan pada orang. We want to the world know about something. Tapi takkanlah kita nak fokus, sebab suara aku tak sedap, sebab suara aku selalu orang menyanjing, so I'm gonna shut myself. Takkanlah aku nak diam kan? Of course lah, tak. Betul? Sedangkan orang buta pun boleh keluar juga cari rezeki. Sedangkan orang tak ada kaki pun boleh keluar cari rezeki. They embrace themselves lah. So kenapa pasal benda kecil, benda ataupun kekurangan yang sedikit ini, kita nak tutup seluruh kekuatan yang kita ada. Contohlah Allah bagi kita satu kelemahan, tapi kita ada lagi 9 lagi kelebihan. Tapi kenapa kita nak fokus dengan satu kekurangan ini supaya satu kekurangan ini memadamkan lagi 9 kelebihan ni? So macam benda tu rugi lah kan? Rugi kan? Macam for me, maksudnya Enta jadikan kekuatan, apa ni, kelemahan Enta tu menjadi kekuatan. We support you is. No, for me, I dah overcome lah benda tu. Macam anak dah pun, macam you, macam Hazrin, Enta dah tahulah kan. Macam anak-anak dah pun melepasi fasa yang kita insecure pasal benda tu. Sebab, yelah, anak dulu dengan konsultan, anak dulu dengan
a lot of schools, IPT dan sebagainya. So dengan benda tu I overcome myself lah. So rasa dah ada keyakinan, kita dah tak rasa malu dengan benda tu. Bahkan kita rasa bangga lah. Like, kalau dulu mungkin sekarang bila anak bercakap, orang suka dengar tau. Tak tahulah, mungkin sebab zaman Alhamdulillah. zaman ke, bila orang expose, orang suka dengar lah. Orang kata macam, oh wow, suara lain daripada yang lain. Betul. Tapi 10 years back, 5 atau 10 tahun yang lepas, bila suara macam ni bercakap, orang macam, apa ni? Macam suara tak sedap, macam tu tau. So bayangkan dalam tempoh For sure. itu, kita nak nak jadi orang yang berketerampilan, kita nak jadi orang yang kehadapan. It's not an easy thing lah. Sedangkan macam even masa, ingat tak Azrin, kita audition debat, macam mana I've been reject because of my voice. Sebab tu tau. Faham, ya Allah, faham. Patutnya kau yang masuk debat, bukan aku. Macam tu lah. Tapi it's okay lah. Benda tu macam, kalau macam anak sebab suara. Ada orang lain mungkin pada dia rasa sebab dia gemuk sangat. Dia rasa muka dia buruk. Dia rasa muka dia banyak jerawat. Dia rasa hidung dia sengit lah, bibir dia besar lah, mata dia sepet lah. So masing-masing ada insecure lah. Okay, so bagi insecure ini nak dapat balik keyakinan diri adalah kita perlu fokus dengan apa yang kita nak buat lah. Takkanlah sebab benda yang satu kekurangan yang ada, maka kita nak biarkan satu matlamat yang besar kita nak sampaikan kepada orang ini tenggelam kan. Betul. Segannya aku. Apa tadi soalan Ana? Tak apa, Rafiz, kau ignore je benda-benda tu. Itu yang sebenarnya kalau boleh Ana nak je padam chat ni supaya kita boleh fokus kan, tapi tak apalah. Sebab macam mana nak cakap Rafiz, okay, dalam entah dah 10 tahun, dah macam 10 years views, macam 10 tahun yang lepas kan. 10 tahun yang lepas entah dah dikecam dan sebagainya kan. Masa tu kan Cakrakan tak wujud lagi kan. Sekarang ni Cakrakan dah wujud. Cakrakan dah wujud apa semua kan. Lepas tu macam geng-geng entah ni macam Nakyu. Tapi dulu orang selalu samakan dengan Ramli Sarip. Orang selalu cakap, oh Ramli Sarip. Ya. Aduh, dorang tengah tunggu Q&A, Rafiz. Jadi, dalam Enta fokuskan keyakinan, membina keyakinan diri ni based on macam yang Enta diuji dengan suara. Jadi, Enta setuju tak dengan Enta membina keyakinan diri, Enta kena ada macam moral support dengan member yang lain? Adakah tu menjadi keperluan ataupun benda tu sampingan? Apa soalan aku ni? Yes, of course lah. Environment, friends, I tak nak, macam anak tak nak cakap family lah. Sebab family, mungkin pada anak tak rasa family supportive kan. Tapi anak akan cakap pasal kawan lah, kawan dan environment lah. So bila kita bercakap, macam anak yang insecure ataupun tak yakin dengan suara. So bila tak yakin dengan suara, bila anak bercakap di hadapan orang, when I do a lot of speech kan, bagi ucapan ke, bagi talk ke, kita gain confident bila orang kata apa yang kita sampaikan itu, konten kita itu bagus dan diorang tak tegur pun pasal suara ataupun diorang tak fokus pun atas benda yang kecil itu sebab diorang rasa dalam suara atau dalam kekurangan itu ada benda yang lagi besar yang kita perlu tengok. Ada benda besar lagi yang perlu kita ambil lah. Rather than kita fokus dengan weaknesses orang tau. Berbanding kita nak sibuk tengok kelemahan orang. Kenapa dia ni cakap, dia dah lah pekak tapi dia dah cakap macam ni. Macam tu lah. So orang tak fokus pada kelemahan tu. So macam mana anak nampak kawan-kawan macam Inta, Ayub dan sebagainya. So kita banyak bagi supportive tau. So kita kata, oh Rafiz, Enta ada konten yang bagus. Enta boleh bercakap dengan baik. Enta boleh menyampaikan dengan baik. So bila orang bagi support macam musuh tu. Kau dah masuk. So bila orang cakap macam musuh tu. ketat kau dah masuk. Hai Ayub. Okay, so bila orang cakap macam tu, kita rasa nak cakap lagi lah kan. Of course kita nak cakap lagi. Kita rasa macam, okay, I won't stop.
Okay, I will proceed, I will do this thing. Kita akan bina lagi, kita akan improve lagi how we talk in front of people. Dan kita mula Yes. meletakkan kekurangan itu di tepi dan kita akan fokus pada kelebihan yang kita ada. Okay lah. Yes, macam Fas ni cakap, so true. People nowadays prefer to look on the negative side compared to goods. Yes. Wow. Bu. Quote hari ni, Azim quote dia. hari ni. Bagus, bagus. Terima kasih kepada followers Rafiz yang respon dengan baik. Okay, adik-adik yang ada dalam ni semua mengharapkan ilmu daripada kita tahu abang-abang ni. Okay. Jadi Rafiz, sebelum kita pergi kepada sesi soal jawab, mungkin ringkaslah daripada Enta, harapan Enta untuk kepada mereka yang macam nak dalam fasa membina keyakinan diri. Apa macam nasihat Enta lah, nasihat, harapan ataupun macam Enta dah lalui fasa boleh katakan fasa kejatuhan tu, dah Enta sekarang dah bangkit dan Enta pun dah bersyukur dengan nasib baiklah aku jatuh dulu, macam mana keadaan dan sebagainya kan, di reject dan sebagainya. So apa macam pesanan Enta untuk adik-adik Momboy ke, nak kena sebut ke? Harapan Enta kepada adik-adik ni lah untuk orang yang membina keyakinan diri. Okay, go Rafiz. Kejap, hi Mike. Tadi rasa sebut nama. Okay, pasal pesanan ataupun advice, nasihat pada orang. Macam ni lah, bila kita hidup atas dunia ni, kita kena sedar, kita kena tahu bahawa dalam dunia ni, semua orang ada part insecure dia, ada part yang dia tak yakin, ada part yang sebenarnya dia rasa malu sangat dengan diri dia. Tapi how orang-orang ini overcome masalah diorang lah? Adakah diorang membiarkan kekurangan itu terus menyelubungi hidup diorang, atau diorang overcome dengan buat lagi supaya dengan kelebihan sedia ada menutup kekurangan ini? Don't focus lah, jangan fokus negative side pada diri kita. Kalau kita sibuk nak compare, macam kita selalu nak compare kan, bila kita kurang yakin ni sebab kita banyak compare lah, kita banyak compare dengan orang kan. Okay. Kita selalu compare, dia ada suara lagi sedap, dia ada good looks lagi better than me, dia ada good job better than me, dia ada better car than me, semualah. So if we keep comparing, kita akan rasa selalu tak confident, kita selalu rasa malu kan. Lah, muzik sedih pula. Saja pasang favorite song. So yang pertama, Yelah, Enta dah lalui benda tu, so share. Okay, jangan compare. Jangan compare lah. Yang kedua, focus on yourself. Yang ketiga, know your ability lah. Okay, tahu kita punya kelebihan apa, maka fokuslah pada kelebihan itu. Fokuslah untuk membina diri kita daripada kita terus-menerus untuk membesar-besarkan benda kecil tersebut lah. Orang kata love yourself, belajar untuk sayang diri sendiri. Jangan put too much hate in ourselves lah. Jangan letak banyak sangat kebencian dalam diri kita. It's not good lah, benda tu tak bagus, benda tu toxic dan sebagainya. Yes, nice. Lagi? Ada? 3 je? 3 je lah kot. Sebab I tak prepare pun, Nazrin. Tak apa. Rafiz, Ana kenal Enta. Ingat lagi dulu-dulu kau tak nak prepare. Ingat mana Ayub? Ada Ayub tak? Mungkin akan datang dengan Ayub kot. Gaduh dorang gaduh masa muhasabah. Nak buat muhasabah ni. Lepas tu Ayub gila-gila nak prepare. Yang kau tak nak prepare. Tu dia masuk. Tapi tu dah kenangan kan. Ya Allah, rindu. Jadi itulah perkongsian daripada Enta, macam mana Enta lalui membina keyakinan diri Enta. Macam Enta sekarang ni, kelemahan yang Enta nampak pada diri Enta adalah suara. Tapi kelemahan tu bukan hanya tinggal kelemahan, tapi kelemahan tu menjadikan kau bukan sekadar kelebihan tau Rafiz. Itu kelemahan yang kau ada tu, itu yang menjadikan keunikan kau. Yes. Macam ramai-ramai kita kan, kau seorang je cakrakan keunikan. Sebab macam mana pun ada tengok macam Trolls movie. Dia kata ada satu movie tu dia cakap dengan dia nak semua orang ikut dia. Lepas tu member dia cakap kalau semua orang nak ikut kita, jadi
mana specialnya kita, mana keunikannya kita. Macam tu Yes, lah. exactly. Maksudnya Betul. kita diciptakan berbeza-beza. Nice. So, Spontaneous kita comel. rehat sekejap. So, kita akan pergi sesi soal jawab. So, kita akan buka pada soalan. Ada soalan? Q&A. Soalan. Sekejap ya, aku bagi. Ada soalan? Soalan ni mengarut ni, aku tak percaya ni. Itulah. Kita akan pilih. Ana yang pilih soalan Terbaiklah korang Kasut Macho. Kasut Macho tu adik Ana. Aiman Izzat. Okey, Assalamualaikum Aiman Izzat. Selamat mengubati rindu kau. Saja. Ada soalan ke tak ni? Rafiz malu, Rafiz tak ada soalan. Sorry lah, tak biasa dengan live. Kita biasa cakap depan atas pentas kan. Wah, tak biasa pentas-pentas macam ni, tak biasa. Kita orang pentas betul. Kita tak biasa pentas live ni, kita biasa pentas betul. Padah. Tak biasa. Padahal masa nak tekan go live tu pun dah berdebar. Okay, kita tengah menunggu soalan daripada followers. Ada tak soalan? Assalamualaikum kepada yang baru masuk. Sejuk dengan live ni. Hafiz. Sejuk Abaikan. Apa diam? Tak ada soalan. Rafiz, diorang tak bagi soalan pun. Tak ada kredit Tok Cik Ngoh ke? Tak ada kredit Tok Cik Ngok ke? Kenapa Cik Ngoh pula? Atas tadi ada soalan, apa soalannya? Soalan mana? Nak kena scroll ke ni? Formal. Anak boleh scroll. Ni siapa ni? Adzaini Ishak. Azin, kenapa? Kawan Entah. Dia kata, kat mana ruang untuk Asni? Tanya kat sini sudah. Soalan. Tu fast. Kejap. Kita pilih soalan. Inilah soalan daripada Ridu. Dia kata, adakah introvert itu bermaksud kurang keyakinan diri? Enta tahu kan introvert? Oh, gila soalan. Kita ni geng-geng extrovert. Rafiz, kita ni geng-geng extrovert, tahu tak? Okay. Go Rafiz. Cakap pasal psikologi part ni, introvert dengan extrovert, maksudnya perbezaan karakter pembawakan diri. I wouldn't say that introvert tu tak confident. Dia tak gemar ataupun dia tak minat lah untuk cakap keharapan sebab itu bukan minat dia. That's not their things lah, bukan benda-benda yang diorang minat. Tapi orang introvert juga boleh bercakap dengan baik di atas pentas. Orang introvert juga boleh yakin berhadapan dengan orang. Orang introvert juga boleh hidup di atas muka bumi ini dengan baik je. Cuma apa yang berlaku pada contoh kan, ketidakyakinan diri ini dia tak berlaku pada orang introvert je. Dia berlaku juga pada orang extrovert. Maksudnya macam kita, contoh kan, macam Azrin dengan anak, macam saya sendiri. Macam kita juga, bila kita orang cakap depan orang atau cakap depan crowd, tipulah kalau every time pegang mic tu tak rasa gemuruh, tak rasa nervous, tak rasa malu. Kita sentiasa dalam otak kita akan berfikir what people gonna say. Apa orang akan cakap lepas ni? Apa orang akan react dengan cara kita bercakap dan sebagainya. Lagi-lagi bila kita cakap depan orang bawa muka tau. Ada certain people suka bawa muka kan. Oh damn, that's so hard. Betul. Entah faham situasi buat muka tu kan? Yes. So benda tu normal lah. Okay. Introvert ni dia bukan tak confident, dia bukan tak yakin. Dia yakin je. So dia tidak berlaku pada orang introvert semata-mata. For me, introvert ke extrovert ke, as long as mereka latih diri mereka, diorang train themselves untuk be a better person, of course diorang akan jadi bagus lah. Cumanya bezanya, of course extrovert akan lagi expose dalam public sebab extrovert can speak better. Extrovert dia mampu bergaul dengan lebih baik daripada introvert. Sebab itu adalah dia punya karakter. Dia punya kelebihan yang sedia ada pada diri dia. But orang introvert dia boleh bertukar jadi extrovert. But dia perlu banyak benda lah.
dia perlu face a lot of thing, dia perlu tukar circle dia perlu tukar cara hidup dia, so that dia akan berubah. Macam tu lah. Ya. Itulah. Kalau Ana berpandangan pula, introvert ni, dia ada, kalau Ana pula, Ana ramai je kawan-kawan yang introvert. Dan antara kawan-kawan introvert Ana ni, dorang jenis yang macam mana, dalam diam dorang tu, kalau extrovert ni berjaya jumpa keyakinan yang ada pada introvert, sebab introvert ni antara pemerhati tau. Macam Azri Pemerhati. kan. Dan Azri. antara Azri. yes, Azri. Adik-adik Ana ni kenal ni tau, Azri. Macam Azri, dia introvert, tapi pada masa sama introvert dia dapat menguatkan orang extrovert. Once kita minta pandangan dia, memang macam kita ni extrovert, ya Allah, A B C D E F G H I, semua benda nak sebut. Tiba bila tanya Azri, macam orang introvert ni, apa pandangan tentang ni? Dia pun yang simple je benda ni, kita pun yang kan. Padahal kita dah bincang 30 minit kot. Dia dalam seminit tu terus yang kesimpulan lah Azri cakap ni. Macam tu lah. Maksudnya introvert pun adalah antara orang yang ada keyakinan diri sebenarnya. Cuma dia beza situation lah antara extrovert dan introvert. Okay. Itulah maksudnya kita Ada lagi saling soalan? melengkapi lah. Kita saling melengkapi lah. Extrovert dan introvert ni saling melengkapi lah. Macam mana hitam dan putih itu saling sama-sama melengkapi dunia ni kan. So tak ada putih tak cantik juga. So, kalau hitam semata-mata tak cantik juga kan. Macam tu lah. Ada ni soalan Aiman Izzat kot. Perkara ni sering diulang dalam minda kita, dan bagi kita yang sering tiada keyakinan diri akan sering terasa terperangkap dengan tabiat diri sendiri dan tidak dapat melihat jalan mencapai kejayaan. Wow. Yes. Macam saya cakap tadi lah. Kalau kita terlalu fokus pada benda kecil, kita terlalu fokus pada kelemahan, kita akan terlupa yang sebenarnya kita ada benda lagi besar lah. Macam itulah. Kita boleh tengok kot macam anak nak petik Alif Syukri lah, Alif Syukri. Tipulah dalam 29 orang ni tak ada seorang pun kenal Alif Syukri. Mestilah semua kenal, gila tak kenal dia. Okay? So dalam 29 orang ini kita tahu kan, dia bukanlah penyanyi yang baik, suara dia tak sedap, tapi dia still buat benda tu. Okay? Yakin? Itu overconfident. Okay, kita nak cakap itu overconfident. It's the bad thing lah. Okay? Tapi benda yang bagusnya, dia tak fokus pun dengan apa orang nak cakap pasal dia. Walaupun dia kata dia merajuk ke, dia sakit hati ke. But, did he stop? Dia berhenti tak buat benda tu? Tak. Dia tak berhenti pun. Sebab dia nak please himself. Dia nak bahagiakan diri dia. Dia nak capai tujuan hidup dia. So dia buat je, dia langgar je apa je depan mata dia. Walaupun ada orang tak suka, bagi dia masih ada orang yang support diri dia. Masih ada orang yang bagi positif pada dia. Contohnya macam, okay Alif Syukri kau nyanyi je. Mungkin suatu hari nanti suara kau sedap. Mungkin ada orang bisikkan macam tu dekat telinga dia. Who knows kan? Kita tak tahu. Betul. Betul. So nampaklah maksudnya orang-orang berjaya ni, kita boleh tengok orang berjaya ni, dia tak fokus tau benda-benda yang menutup jalan dia untuk berjaya. Sebab kita nak berjaya, kita kena tolak tepi lah benda-benda macam tu. Kadang-kadang benda tu tak besar pun. Contohnya kalau kita nak pergi jumpa orang, kita duk fikir pasal kita ni contohnya apa, tak handsome ke, tak pandai ke, tak cantik ke. Orang tak pandang pun benda tu. Orang tengok cara kita, how kita confident dengan diri kita. Kita nak impress pada first impression itu. Kita nak tunjuk kadar kemampuan kita, ability kita untuk tunjukkan yang kita have something untuk tunjukkan pada dunia. Itu je lah. Wah. Sedih. Baiklah. Terima kasih Rafiz atas respon tu. Kita tanya ni budak-budak ni. Ada tak lagi soalan? Satu soalan kot last. Sebab kita ni kalau bercakap tak berhenti kan? Itulah. Takut jadi 2 jam pula. Kau ajar yo, hebat Rafiz ni macam mana ya? Rasa macam ada kata. Ayub belajar mana? Sebelum kau tanya Rafiz, Ayub belajar mana? Ana nak ajak dia live tau, tapi dia segan. Tu macam mana nak yakin diri? Macam mana nak yakin diri? Asri wujud?
Asri wujud. Asri ada. Suruh dia ulang balik tengok semula live ni. Asri ni saja je dia Kau nak layan je lah. menghidupkan suasana ni. Macam mana nak yakin diri? So Asri, Okey, mungkin kita bagi details lagi lah. Mungkin contohnya, contohnya macam ni. Kalau hari ni kita nak score math, matematik kan, nak dapat A. Macam mana kita nak dapat score? How kita nak score A dalam math? Mestilah kita practice kan. Kita buat banyak exercise, kita buat banyak latihan. Sebelum latihan tu, dengan latihan tersebut, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat salah kan? Kita akan dapat salah. Kita akan banyak buat salah, kita banyak buat mistake. So bila banyak buat mistake, dengan banyak latihan tersebut, latihan tu akan membentuk diri kita. Latihan tu yang akan buat kita jadi better. Kita akan buat salah banyak. Dengan banyak salah tu, we learn. Dengan salah itu kita belajar. Hari ini ramai orang dia berfikir bahawa oh aku nak tunggu aku perfect dulu dan baru aku nak face the world. Come on, it's unfair kot. Siapa yang terus sempurna? Tak ada. Orang semua tak ada. Dia melalui zaman kesilapan tu dulu. Dia melalui fasa salah tu dulu. Dia melalui fasa-fasa dia terjatuh dulu. Dengan dia jatuh, dengan dia salah, dengan dia silap, they learn how to wake up, to stand up, to walk again, to run better. Kalau kita expect, oh aku duduk dalam bilik dengan harapan bila aku tengok video motivasi, aku tengok orang buat macam ni, aku praktis dalam bilik, then I will be a better person. No. Kita salah lah. Sebab the best practical adalah kita keluar. Kita tu perlu turun, jumpa orang, jumpa manusia. Bila kita jumpa manusia dengan pelbagai ragam ini, kita akan belajar untuk bina kita punya karakter. Keyakinan diri. Barulah kita sedar, oh rupanya ada juga orang yang tak yakin macam aku. Rupanya ada juga orang yang insecure macam aku. Rupanya ada juga orang yang berfikir sama macam aku. So that bila kita fikir ada orang yang sama dengan kita nak lagi ke fokus benda tu. Tak. Kita rasa, oh rupanya benda ni normal things. So kita akan fokus bigger ambition, benda yang lagi besar lah. So adakah Alif Syukri akan menjadi penyanyi yang hebat? InsyaAllah doakan. Manalah tahu, kita tak tahu. Who knows? Tiba-tiba ada satu hari tutup. Tiba-tiba Aisyah. Tak adalah. Okey lah Rafiz. Kan kita tak tahu. Who knows kan? Okey. Jadi Alhamdulillah. Penjelasan yang panjang lebar. Soalan pun dah terjawab. Ada 3 soalan kita buka tadi kan. Tadi harapan kan. Untuk hari ni macam segala kejayaan bermula daripada keyakinan diri. Apa yang enta boleh macam nasihatkan lagi ataupun simpulkan tajuk kita pada hari ini? Kau simpul lagi. Tadi dah simpul kan? Kau simpul lagi. Kita ni selagi tak boleh bagi simpul, kita simpul lagi. Rasa macam banyak dah. Mungkin biasalah kesimpulan ni kita akan ulang balik poin yang tadi kan. Kenapa, sekejap, kalau nak fokus dalam bidang nyanyian ke Ana ambil Enta punya tajuk lah segala kejayaan bermula daripada keyakinan diri. Kata kuncinya adalah segala kejayaan lah, segala kejayaan dan juga yakin diri ini. Bagaimana yakin diri ini membuka pintu segala kejayaan ini. Dia pasal kenapa kita relate yakin diri dan kejayaan ni, sebab kita boleh nampak bahawa bila orang itu dia menutup diri dia quarantine diri dia daripada untuk dia explore themselves, dia takkan tahu limit dia takkan tahu apa yang dia boleh capai. So bila kita yakin, kita berani nak buat apa pun, kita just nak go through without thinking apa orang punya reaction dan apa orang punya impression. Inilah yang akan jadi satu jalan untuk membuka pintu kejayaan. Dengan yakin diri adalah mungkin yang kita fikir, oh mungkin dengan orang macam aku layak kerja cleaner je. Tutup
bila kita yakin diri, kita jadi manager. Contoh. Okay? Oh. Nampak? So dengan yakin diri ni, Nice. dia membuka pintu kejayaan, dia membuka kita punya kelebihan, dia membuka kita punya ourselves lah. Siapa diri kita yang sebenar? Kita punya capability tu di mana? Berbanding kalau kita shut ourselves, kita duduk diam je, tak nak explore ourselves. Oh, malulah nak buat ni, malulah nak buat tu. Nanti apa orang cakap, nanti apa orang tu cakap, nanti apa orang react dan sebagainya kan. Ya. Apa yang tak dah capai, Siapa dia orang tanya soalan lagi ke? Budak-budak ni. okay, so tak adalah. Itu je lah. Maksudnya dengan kita explore ourselves, kita akan membuka banyak lagi pintu kejayaan. So kalau Ayub tanya apa yang Ana dah capai, mungkin orang nak tahu juga kenapa kan kita cakap pasal topik ni. Yalah. So for me, kalaulah macam Ana, macam saya sendiri yang insecure about my voice, yang tak yakin dengan suara satu ketika dahulu, kalaulah saya fokus bahawa saya tak yakin pada suara ini, saya takkan berjaya jadi trainer. Okay, cakap depan orang, bagi talk dengan ratusan sekolah, ratusan macam banyak IPT dan sebagainya. So itu satu achievement, satu kejayaan. So kalaulah saya fokus pada kekurangan suara ini, saya takkan masuk debat pun. Okay, macam kita dah banyak menang debat dan sebagainya kan, contohlah. Okay, so kita takkan tahu pun Ya Allah, rupanya kemenangan. kita boleh debat. Macam tu. Rupanya kita pandai debat. Macam tu. Bayangkan benda-benda macam ni yang kita tak pernah tahu pun, kalaulah kita terlalu fokus dengan kelemahan kita. Tapi bila kita go through, kita just face it, see rupanya, oh, walaupun suara macam ni, aku still boleh cakap depan orang dan orang dengar. Dan orang bagi perhatian. See, 32 orang dengar. Okay? Itulah. Hati-hati tengok ni. Okay? Yes, dengan suara macam ni, but still boleh menang debat dan sebagainya, walaupun tak adalah semenggah mana pun. Okay? Dengan suara Dia macam dapat ni, bawa balik. still boleh dapat position kerja yang baik dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Yeah. For me, it's good lah. It's good for me that I did untuk explore myself dan meletakkan kekurangan ini, bahkan menukar kekurangan ini sebagai satu kekuatan lah. Practice Lagi makes ada lagi. perfect. Itu je lah kot. Betul. Itulah Dan antara sebenarnya kejayaannya. Itulah. So terima kasih Hafiz. Ada orang tanya lagi lah, Azril. Ada ke? Dia ni nanti 2 kita punya soal. 2 jam. Ana limitkan 3 je. Itu nanti ana counter esok. Entah nak Nanti Ana- invite sangat kan. Ni semua fans, okay? Wah gitu fans ni. Nanti kepada fans semua, nanti jawapan-jawapan yang tak terlayan, kita akan layan esok. Waktu dan hari yang sama. Itu adalah hari esok. Baiklah. Antara kesimpulan kecil yang Ana boleh bagi. Ada orang cakap, what do you think about self-confident and overconfident? Sometimes kita dah tunjuk kita ada self-confidence, tapi di mata orang lain kita ni overconfident. This feeling buat kita low self-esteem. Okay. Oh, menarik. Hafiz, kita ada 6 minit lagi. Kau jawab lah, kau jawab. Nak habis dah ke? Ya, 6 minit lagi. So, cakap last question. Permintaan ramai kan? For So, me, bagi entah macam mana? satu je lah, what do you think about yourself? Apa yang awak fikir pasal yourself lah? Macam Ana cakap lah, kalau kita terlalu fokus pada orang punya impression, kita takkan move lah, kita takkan berkembang. So kalau rasa benda tu baik untuk kita, benda tu memberikan satu improvement pada diri kita, just go through je, abaikanlah. People will always talking about us. Dia akan selalu bercakap pasal kita. Tak kisahlah kita buat baik ke, kita buat buruk ke, kita confident yang di tempat yang betul ke, kita confident di tempat yang salah ke, orang akan still comment, orang still akan kritik. That's normal. Persoalan dia, what do you think about yourself? Itu je. Kalau you think that
what do you Betul? what do you do adalah bagus for yourself, maka buatlah, jangan berhenti. Selagi mana dia memberikan kebaikan, dia mengembangkan yourself, dia menjadikan anda jadi orang yang lagi bagus dan baik, proceed je lah. Abaikanlah apa orang cakap tu, abaikanlah. Kalau rasa kita perlu improve, kita perlu perbaiki, kita perbaikilah. Tapi jangan stop, don't stop lah. Yes. Jangan buatkan kita down, jangan tutup kelebihan kita hanya kerana orang cakap kita tak boleh. No. Kita boleh. Wah, kita boleh. Akhir kalam, kita boleh. Jadi, Rafiz, terima kasih untuk soalan yang bertambah tu kan. Nanti Ana pun akan counter back untuk esok jugalah. Okey Jadi, lah, dah lah. berbalik kepada tajuk segala kejayaan bermula daripada keyakinan diri. Kalau Ana simpulkan simple je kepada semua yang 29 ni, iaitu jangan terlalu memikirkan benda yang sempurna. Kalau kita terlalu mengejarkan kesempurnaan dalam diri kita akan kehilangan yang terbaik. Dan yang seterusnya pula, don't ever limit yourself. Terus je. Nanti kita akan makin tahu limit kita di mana. Kalau orang dah nampak kita dah over, kurangkanlah. Bukan yang macam, aku nak over juga. Tak payah. Macam tu lah. Maksudnya kita, mula-mula kau don't limit yourself. And after that, bila kau nampak je, okay lah, limit aku sampai sini dah. Okay, aku kurangkan dah dan sebagainya. Okay? So, terima kasih Ayub. Ayub pula. Terima kasih Rafiz. Ana terbayang entah ni Ayub. So, terima kasih Rafiz. So, kita akan berjumpa lagi. So, okey lah. Assalamualaikum Rafiz. Bye-bye. Koen. Bukan Koen Kau X. Kau keluar. Kau keluar. Oh, okey. Cuma tu je lah Azrin. Boleh nak tambah sikit. Okay, Last lah kot. Sebelum nak pangkah kan. Okey, untuk semua yang mendengar dan mungkin take this thing seriously, pasal confident ni ataupun apa saja tentang nak improve ourselves, jangan lupa untuk sentiasa bersikap terbuka, untuk sentiasa menerima pandangan orang. Jadilah orang yang terbuka. Bila orang kritik kita, kita dengar dan kita boleh go through dengan pandangan tersebut. Okay? Maksudnya janganlah rasa diri kita je betul. Macam tu lah. So dengarlah pandangan orang, fikir-fikirkan. Mungkin dalam pandangan orang tu juga ada betulnya. So jadilah orang yang terbuka lah. Be wise, be yourself. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Alhamdulillah. Kita rehat kejap bersama KitKat. Bagi lagu-lagu semangat sikit. Kita dengar dulu ni. Bagi abang rehat kejap. Jadi kalau lagu semangat ini menerima anugerah. Okay. Baiklah. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, itulah sahabat abang Rafiz yang peta berkata-kata, walaupun kekurangan dia adalah dari segi suara. Jangan jadikan kelemahan tu terus kelemahan. Jadikanlah kelemahan itu kelebihan. Macam abang pun, sebenarnya dalam 7 hari yang lepas kita bersama, banyak je kekurangan abang sebenarnya. Tapi abang perbaiki. Jadi daripada abang akan kongsikan di hari esok secara solo. Hari ni kita 2 orang. Ada guest, dan hari esok kita akan solo lah. Abang akan counter back dan abang kongsikan dari segi Islamik. Jadi ingatlah, orang tenang selalu menang, orang beriman jiwanya aman. Okey? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam dengan semua orang. Stay safe. Kita jaga kita. Ingatlah, orang tenang selalu menang. Itu je abang suka sangat perkataan orang tenang selalu menang. Jadi Assalamualaikum semua.